Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur lana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Jumaat penuh berkah untuk semua sahabat-sahabat Mifo. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bazir Aziz. So salam Jumaat hari ni 12.43. Boleh sembahyang Jumaat ke tempat Bazir? Okey. Untungnya hari ni di Perak semua dapat boleh sembahyang Jumaat, alhamdulillah. So kita harap dan doa mudah-mudahan di tempat lain pun begitu juga, insya-Allah. So, apa pun dalam kehidupan kita, kita kena terus, tujuan kita kena terus kepada hala tuju kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni tiap-tiap hari jangan berhenti, jangan putus asa, jangan rasa penat dan lelah untuk dalam mengerjakan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, terus untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan satu perkara yang mudah, tapi bila kita berusaha, pasti Allah melihat kita, pasti Allah kasih sayang kepada kita terhadap kita ni. Walaupun kita lemah, tapi kita berusaha sedaya upaya kita dalam mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi ni nasihat dua ini kita memahami arti menegur dan ditegur. Ada yang lain yang azman kami ada. So yang dapat pergi nak sembahyang tak apa, share dulu, nanti insya-Allah balik boleh tengok lagi. So kalau boleh tu, kalau pergi solat Jumaat tu kami nasihatkan cuba pergi, kalau balik kerja awal tu, so pergi cepat sikit. Sebab apa? Kita kalau yang pergi cepat tu dijanjikan lebih fadilat dia, lebih dapat kebaikan dia dibandingkan yang pergi telas orang azan baru nak pergi. Selalu macam itulah kan, dah tunggu nak azan baru nak pergi. Kadang-kadang terlepas khutbah. Jadi khutbah adalah satu rukun, jangan tinggal. So hari ini tidak mampu kita teruskan. Yang ada yang mana ibu-ibu yang sahabat-sahabat yang seangkatan dengan Umi, insya-Allah. So sama-sama kita dengar nasihat ni, memahami arti menegur dan ditegur. Menegur macam mana, ditegur macam mana. Yang tegur apa, yang menegur tu macam mana keadaan dia. Okey, sesungguhnya orang yang mengajak orang yang berbuat baik itu perlu terlebih dahulu dirinya diminta berbuat baik. Nak ajak orang buat baik, kita pun kena buat baik juga kan. Kita kena buat baik juga. Maksudnya kita kena dulu melakukan. Baru nak macam ni kan. Jangan kita, contoh kita nak suruh ajak orang sembahyang. Solatlah. Sedangkan kita duduk tidur tak solat. Tak boleh macam tu. Ilmu tu kalau orang dapat pun dia tak amal, sebab tak ada keberkatannya. Tapi kalau kita amal, so kita pun nak share, kita nak orang buat macam kita juga, insya-Allah itu ada keberkatan dia. Sungguhnya orang yang mengajak yang orang lain tu yang buat baik, dia dulu kena buat baik. Macam ibu apalah, nak suruh anak-anak solat, nak suruh anak-anak puasa, nak suruh anak-anak berakhlak-akhlak yang mulia, kita kena buat dulu. Namun bukanlah bererti bila mana orang yang mengajak berbuat baik tu, sedangkan dirinya belum lagi berbuat kebaikan, lalu yang diajak itu membalas dengan kata seperti ni, kamu pun tak buat, lepas tu nak suruh aku buat. Tak boleh bila kita tengok macam tu. So itu sebenarnya ajakan tu, bila orang ajak kita buat baik, orang larang kita buat buat kemungkaran, itu maksudnya tu orang tu adalah perantara je. Sebenarnya itu adalah dari Allah. Allah nak jentik hati kita, Allah nak beri hidayah kepada kita melalui seseorang kadang-kadang tu. So kita tak boleh kata kat dia, kamu pun tak buat. Lebih baik terimalah dengan nasihat tu. Terima orang yang beriman ni, dia akan yang dapat hidayah ni, dia akan menerima nasihat daripada orang. Jadi kita yang keras hati, yang teruk sangat hati tu, nasihat payah nak terima. Ambil masa sikit.
Begitulah juga dalam hal jikalau ada orang yang melarang orang lain daripada melakukan perkara yang mungkar, sedangkan yang melarang itu masih melakukan kemungkaran, maka orang yang dilarang itu tidak boleh mempersoalkan kamu juga melakukan kemungkaran. Haruslah dipahami bahawa bila mana datang kepada diri kamu diajak dengan melakukan kebaikan, dengan larangan daripada melakukan kemungkaran, maka itu adalah ajakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah ajak kita tu. Jadi kita kena ingat. Jadi adapun jikalau yang mengajak itu jauh daripada kebaikan yang diajak itu, ataupun masih juga melakukan kemungkaran yang tegah, itu sememangnya salah pada dirinya. Orang yang tegur orang, yang ajak orang, tapi sedangkan diri masih tak berubah, sedangkan diri orang kata, macam mana macam ketam ajar anak dia berjalan betul sedangkan dia jalan tak betul. Itu antara itu yang dia dah tahu tapi dia buat, orang tu dia kena lagi teruk. Jadi di sisi Allah tu lagi teruk. So hari ini insya-Allah kita sama-samalah yang mengajak, yang diajak, kita sama-sama melakukan kebaikan insya-Allah. Mudah-mudahan kita nak capai redha Allah ni memang kena buat kebaikan, memang kena banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hidup ni dia kita nak buat satu perkara tu dia bukan mudah. Dia kena bermujahadah dalam diri kita. Kita nak lakukan solat, kalau dah biasa yang lakukan solat tu, dah ada rasa kemanisan tu, dia rasa biasa je. Buat tu dia rasa macam tak ada apa hal lah kan. Waktu masuk waktu buat, masuk zuhur, buat zuhur, masuk asar buat asar, masuk maghrib tu dah biasa. Dia dah rasa kemanisan, seronok. Rasa nak melakukan ketaatan kepada Allah. Bayangkan kalau selalunya kalau orang perempuan, sebila dia dah biasa buat lakukan, tapi tiba-tiba dia terhalang daripada melakukan solat ni sebabkan datangnya haid kan. Jadi so dia akan rasa gelisah juga. Tapi sebenarnya kita tak perlu rasa gelisah sebab kita kena jadikan waktu solat tu yang biasa, yang nak solat tu kata zuhur, waktu solat zuhur. So duduklah kita seketika dan zikirlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil kesempatan masuk kalau kita tak solat, so leka je. Semua tak mau buat zikir, tak ada apa tak ada. So hari ni kalau kita biar, Umi Fu kata, kalau kita biar hati kita nanti jadi lopong, jadi kosong. Jadi hati kita kena sentiasa dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wanita-wanita IBC tu, dia kena penuhi hati dia dengan zikir juga. Tak boleh maksudnya biar kekosongan. Sebab nanti kalau kita tak isi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti syaitan masuk dalam hati kita dan dia buat istana dalam hati kita. Maka hati kita semakin hari semakin keruh. Tu sebab nak marah saja, tak boleh lawan nafsu amarah tu. Tapi kalau kita zikir, insya-Allah kita tenang. Jadi kalau masuk waktu zuhur, duduk sebentar. Biasa kita solat zuhur kan, hari ni kita tak boleh solat zuhur. Tak apa, alhamdulillah, sebab semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Taala. Kita redha Jangan anggap apalah susahlah jadi perempuan ni macam ni. Jangan. Kita kena terima dengan sebab Allah buat sesuatu tu ada sebab. Jadi kita dan jangan kita ambil kesempatan itu untuk kita lupakan, untuk kita lupa Allah. Jadi orang yang dia datang haid dalam keadaan bahad ni boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat zikir. Afdalu zikri la ilaha illallah. Kita berniat zikir dan kita boleh zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tugas kita sebagai anak tetap wajib mendoa kepada
Namun kesalahan itu di antara dirinya dengan Allah, bukanlah dengan diri kamu. Adalah menjadi tanggungjawab bagi diri kita mendengar apa yang disampaikan, arahan maupun tegahan yang datangnya dari Allah dan Rasulullah. Sedaya upaya mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan tidak berhak bagi kita untuk mempersoalkan kembali kepada yang menyampaikan kepada kita. Dia yang datang sampai kepada kita tu, hanya itu adalah gerak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah dah gerak kita, dah gerak ada apa dengan sebab dia Allah nak sampaikan sesuatu kepada kita untuk apa jentik hati kita jentik hati kita tu yang keadaan mungkin dalam keadaan kelekaan mungkin yang kadang rasa macam dah biasa je buat sesuatu perkara yang Allah tak suka, Allah mungkar kemungkaran ni, kita rasa biasa. Tiba-tiba datang pula seorang sahabat tu datang nasihat kita, tiba-tiba rasa tapi kita sambut dengan baik sebab itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bersangka baik, so kita bila kita pandang benda ni yang positif, so kita akan mula lihat maksudnya kita mula cermin diri. Kalau hari ni kita kalau kita tengok diri kita, kalau tak nampak cermin, kita tak nampak kan diri kita macam mana, pakai macam mana, apa comot ke tak comot ke, macam tu lah kan. Tapi bila ada seseorang yang datang, yang Allah hantar kepada kita, so baguslah, maksudnya nak nasihat sesuatu untuk kita, insya-Allah. Jadi dengan tu kita renungkan sekejap, oh mungkin ada benar juga. Kadang kita tak nampak silap kita. Sebab yalah diri kita tak nampak kadang, dan Allah sentiasa perhati kita, Allah sentiasa melihat kita, melihat hamba dia leka. Dan Allah bila Allah dah jentik hati kita tu, maksudnya Allah sayang tu, Allah panggil kita, Allah untuk buat kebaikan. Ini setiap orang ni ada satu ketika yang Allah datangi taufik dan hidayah ni untuk dibukakan hati. Kadang setengah orang tu dia sampai umur 30, 40 masih laru lagi. Tapi santai satu ketika dah mungkin 40-an, satu ketika mungkin terdetik di hati dia. Mungkin kadang-kadang kata-kata daripada anak, ayah tak solat ke? Mungkin daripada tu. So, tiba-tiba je mula-mula dia masa marah, ikut tampau kan budak ni, kan macam tu kan. Tapi tiba-tiba hati dia, ya juga anak aku pun dah tegur aku. Mungkin daripada situ Allah tegur dia, buatkan dia boleh berubah. Itu hidayah tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat hidayah tu, pegang kemas-kemas. Pegang sungguh-sungguh. Bukan berarti rasa penat lah. Tiap malam je bangun, tiap malam dia nak ni selalu je kuliah ni, penat lah, nak rehat lah. So jangan rasa penat. Hari ni orang yang penat kat dunia ni, insya-Allah dia akan berehat-rehat di akhirat. Tapi hari ni kalau orang buat pilihan untuk berehat-rehat kat sini, di sana tak tahulah tempat kita macam mana. Sebab untuk dapat syurga di akhirat tu bukanlah satu angan-angan kosong yang berangan dan nak masuk syurga. Masuk syurga Firdaus pula tu berangan kan. Tapi tanpa usaha sesuatu mana mungkin. Jadi kita kena berusaha. Walaupun orang kata masuk syurga Allah itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita perlu berusaha. Allah nak tengok, Allah bukan tengok pencapaian kita, Allah bukan tengok kepandaian kita, tapi Allah tengok kesungguhan kita berusaha. Walaupun sedaya mana kita, tapi kesungguhan kita untuk berubah, untuk mencari Allah, kesungguhan. Contohnya kalau orang dah umur dah macam lidah pun dah keras, baru nak belajar mengaji, baru tersedar. Mungkin kecil-kecil dulu tak didedahkan ke apa, atau apalah, semua orang background tak sama. Ada orang yang dapat awal, ada orang yang kecil dia pun tak dibiarkan, tak ada apa kan. So dah tiba-tiba terdetik umur dah 50 baru teringat nak ngaji. Masa tu mengaji lidah dah keras dah. Nak baca, orang baca Al-Fatihah ni lah dengan sebutan betul, kita barulah terangkat-rangkak barulah jadi macam orang kata Yelah merangkak-rangkak lah, macam budak merangkak. Macam tu. Baru tak, sebab orang dah laju pergi. Jadi dengan rasa tebalnya muka, malu sebab
kita malu dengan kawan-kawan sebab kawan tu semua pandai-pandai mengaji tapi kita tak pandai. Tapi kita tebalkan muka kita. Kan dia dapat hidayah ni, kita tebalkan muka kita, tahan hati kita. Itu orang yang macam tu, dia pahala dia lebih lagi. Sebab usaha dia, usaha kesungguhan dia. Walaupun kalau dia dah pandai baca pun taklah sepandai mana. Maksudnya taklah boleh mana, tapi kesungguhan dia tu Allah nilai kesungguhan kita. Jadi hari ni kita bila yang penting adalah kita sedar dan nak berubah. Bila Allah bagi hidayah kepada kita mula sedar dan kita berusaha. Dari tak pergi mengaji, dari tak dengar kelas tak dengar kelas agama, tak menjauhi orang-orang yang soleh. Lepas tu kita mula mencari sahabat-sahabat yang soleh. Kalau dulu cari sahabat karaoke je, kan. Sekarang kita tak nak dah. Kita berubah sebab kita dapat hidayah. Lepas tu kita ke arah kebaikan. Allah pandang semua perkara tu. Yang untuk nak salah satu cara untuk kita capai redha Allah SWT. Kalau dulu kita tak peduli buayah kita tak kisah, kita sibuk kita je. Tapi sekarang ni kita ambil berat pasal mak ayah kita, setiap hari kita ambil berat. So Allah pandang. Jadi itu adalah usaha kita, usaha kita. Dan bila kita dapat hidayah tu, sungguh-sungguh kita beramal. Sungguh-sungguh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab semua manusia ni ada silap dia, ada salah dia. Kita adalah pendosa. Kita adalah pendosa. Tak ada seorang pun, tak ada pun dalam dunia ni kecuali Rasulullah SAW. Yang lain semua berdosa. Celik je mata ada je, bila dah cukup je akhir balik, adalah dosa dia dengan Allah. Kan? Kadang sedar, kadang tak sedar, kadang sengaja, kadang tak sengaja. So tu kita berdosa. Sebab tu kita kena banyak minta keampunan daripada Allah SWT. Sebab keampunan Allah itu maha luas. Jangan rasa tak adalah, rasa macam tak ada harapan dah. Rasa macam seolah-olah banyak sangat dosa kita ni, macam kita rasa macam tak ada harapan dah kita nak masuk syurga. Tak ada harapan. Jangan. Kita kena selalu pesankan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, datanglah pada aku. Mohonlah keampunan pada aku. Walaupun dosa kita ni sebanyak buih dalam hutan tu, Allah sanggup ampunkan dosa kita. Semua hari ni siapa lupa siapa? Kita lupa Allah atau Allah lupa kita? Sebenarnya kita lah sebagai hamba yang selalu lupa, selalu rasa angkuh, malas tak nak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak mengaku salah, terasa bongkak, diuji sikit dengan kesenangan, dah mula rasa angkuh, dah rasa tinggi diri, kan? Jadi kita, bila Allah bagi detik hati kita, Allah jentik hati kita tu, Allah datangi hidayah kepada kita, bangunlah kita, tunduklah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna, mudah-mudahan kita dapat pengakhiran yang baik, insya-Allah. Waalaikumsalam, Ustazah Mahani. Sebagai orang yang beriman, arahan daripada Al-Quran supaya mengajak orang kepada kebaikan perlulah dipahami dengan betul. Hendaklah kamu mengajak orang lain berbuat baik dan seiring dengan itu berusaha juga untuk diri kamu sendiri berbuat baik. Maka adalah dilarang oleh seseorang mengatakan bahawa dirinya belum berbuat baik, maka lepas bagi dirinya untuk menyampaikan kebaikan. Of course lah, betul. Kalau kita nak ajak orang buat baik, nak seru orang buat baik, ya terlebih dahulu kita buat baik. Kita nak ajak anak, kita nak dapat nak ajak anak berbuat baik, kita dulu kena buat baik. Jadi kata Imam Syafi'i, kamu nak dapat anak yang beriman, 20 tahun dulu kamu kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jadi contoh melalui teladan. Jadi bila kita nak buat sesuatu tu, kita nak ajak sesuatu, kita kena buat, kena lakukan.
insya-Allah sama-sama kita lakukan sebab kita ni pun manusia lemah kan, nak ambil dada kita ni dah terror tak ada sebab kita ni lemah dan hati kita boleh berubah-ubah. Hari ni kita rajin, mungkin esok pun dia datang kemalasan pula kan kita ada berbagai-bagai ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita kena selalu rasa rendah diri, selalu mohon taubat kepada Allah Subhanahu Taala, selalu minta petunjuk daripada Allah, selalu mohon pada Allah, selalu mohon pada Allah, selalu takbirlah diriku ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah takbirlah diriku ni ya Allah semuanya aku tak mampu, walau takbir untuk diriku sendiri aku tak mampu ya Allah, kau bantulah aku, takbirlah diriku sebab diri kita ni kita nak bawa kita pun tak mampu. Apatah lagi untuk anak-anak kita, untuk sekalian. Jadi kita minta Allah takbirkan diri kita bantu dan kita mendidik anak-anak kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita selalu mohon pada Allah, ya Allah minta kita selalu jadi orang yang berzikir pada Allah kan, bersyukur, jadi orang yang bersyukur, selalu berusaha untuk nambah kebaikan insya-Allah selalu mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Seharusnya jika perlu seseorang itu berpegang sekiranya tidak mampu berbuat semua, maka janganlah ditinggalkan semua. Jika masih belum ada kemampuan berbuat baik, mengapa meninggalkan kemampuan anda yang menyampaikan kebaikan? Tidak salah kita terus menyampaikan kebaikan dan pada masa sama mengambil kesempatan dari situ untuk berazam membaiki diri. Jadi itulah, baik kalau kita nak menyampai ni, sebab kita bukan perfect pun. Kita ada buat salah. Kadang-kadang yang menyampai tu pun kadang lagi teruk. Diuji teruk pula kan. Tapi kita berazam, kita nak jadi yang lebih baik. Sebenarnya kalau kita bagi nasihat, macam Wipo bagi nasihat ni, sebenarnya lebih banyak untuk diri sendiri. Sebab diri ni perlu ada nasihat. Telinga ni perlu dengar perkataan-perkataan yang baik supaya untuk ada nasihat diri. Insya-Allah. Jadi bila kita ingatkan diri, kita ingatkan orang lain, of course lah kita ingatkan diri kita sendiri. Mana mungkin kalau kita nasihat orang lepas tu kita tak buat, itu nanti kena teruk. Jadi hari ini sama-samalah kita sampai menyampaikan yang baik-baik sebab Nabi suruh sebab Nabi kata sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Maksudnya bila kita buat sesuatu kebaikan, kita amal satu yang baik, so kita kena share, kena bagi tahu, kena ajar orang lain, maksudnya kena nasihat orang lain juga. Jangan kita biar, so tak apalah, kau kubur kau, aku kubur aku, kan. Kalau aku maksudnya tak kena fikir saudara kita yang lain juga. Nasihat pun kena hikmah. Dia tak boleh macam kalau kita nak nasihat orang, so kadang-kadang sampai jatuh air muka dia, kan. Dia kena bijaksana, dengan bijaksana insya-Allah. Kadang-kadang nak nasihat orang pun kadang-kadang cara perbuatan pun boleh dakwah juga. Maksudnya dengan perbuatan kita, tingkah laku kita, akhlak kita, macam Nabi. Nabi banyak orang terpikat dengan dakwah dia secara dengan akhlak dia. Akhlak dia yang mulia tu menyebabkan orang rasa terpikat, rasa sangat rasa tertawan dengan akhlak Nabi yang sangat mulia, yang menyantuni orang lain, menghormati lain. Sebab hari ni kalau kita terus apalah kamu ni, kan, macam tu kan, tiba-tiba orang tu memang apalah ni, tak tahu lagi nak tutup aurat ni, kan. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni dah betul nak tergesagah. Sebenarnya adalah hikmah, maksudnya kena cara yang betul. Jangan cara pula mungkin dengan teguran kita di hadapan orang ramai, mungkin dia rasa malu dan dia terus lari jauh daripada Islam. Hari ni kita nak bawa orang dekat dengan Islam, bukan lari jauh daripada Islam. Terutama anak-anak muda kan. Anak muda sekarang kan dia baru dengan umur di usia yang muda, untuk dididik yang penuh dengan kasih sayang. Jadi so mereka kalau orang muda tak suka macam
PL mereka kalau macam ibu-ibu dia orang tak suka macam bebel-bebel. Dia orang tak nak. Jadi adalah cara-cara teknik. Jadi kita pun kena belajar jugalah ilmu tu. Macam mana nak sampaikan kepada orang-orang muda supaya mereka terpikat dengan agama. Sebenarnya salah satu yang saya rasa sebab kita jauh daripada majlis-majlis ilmu ni, satu lagi anak-anak muda kita tak didedahkan apa yang Nabi kata, tak didedahkan dengan hadis-hadis Nabi yang menasihat diri mereka. Jadi menasihat mereka supaya bila baca hadis tu mereka akan rasa sikit-sikit. Bukan dia tak rasa macam kita kata dekat dia, tapi bila Nabi baca hadis Nabi sampaikan tu secara tak sedar dapat menasihati mereka, insya-Allah. Jadi Umi kata setiap malam jangan lupa baca hadis, walaupun satu hadis ataupun dua hadis baca. Setiap malam jadikan majlis baca hadis, berkumpul anak beranak baca hadis. Jadi majlis baca hadis maksudnya benda ni bukan saja kita dengar hadis Nabi, tapi lebih kita mencintai Nabi SAW. Sebab salah kita, sebab anak-anak muda semakin jauh, sebab kita semakin jauh kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi tinggalkan kita dah wafat berapa ribu tahun dulu, tapi Nabi mohon kepada Allah SWT, dia nak tahu juga tentang umat dia. Bila datang benda perkara-perkara yang baik yang umat dia buat, dia seronok, dia gembira. Tapi bila datang kan perkara-perkara yang umat-umatnya yang ingkar kepada Allah SWT, adakah itu yang menggembirakan hati Nabi? So kita ni kena buat, kita maksudnya berusaha lah masing-masing kita satu keluarga, ada keluarga masing-masing, bina keluarga yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu perjuangan ibu-ibu, ayah-ayah, ini adalah satu perjuangan kita untuk berjuang untuk tegakkan agama Islam dalam keluarga kita. Ia adalah bukan satu perkara yang mudah, ia adalah perlu berjuang bersungguh-sungguh tanpa putus asa. Setiap yang kita nak berjuang, setiap yang kita nak buat, dia mesti ada cubaan demi cubaan. Dia mesti ada Allah mesti uji kita lah. Setiap yang mengaku beriman tu Allah pasti uji. Tapi Allah nak tengok bila kita lafazkan tu, Allah nak tengok sungguh ke tak sungguh kau nak buat macam tu. Sungguh ke tak sungguh kau nak impian kau nak satu keluarga yang ingat pada aku. Allah akan ujilah. Tapi kita jangan lari daripada fokus dah hala tuju kita. Kita tetap nak dapat keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah ada, besoknya bila dah Allah tunaikan tu, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ni kita nak kita menyampaikan. Kalau kita tak buat usaha-usaha Nabi ni, tak buat usaha-usaha dakwah ni sampai menyampaikan benda-benda perkara yang baik, ini nak tunggu siapa? Nak tunggu semua ustazah ustaz turun? Hari-hari tengok dalam masa PKP saja dah berapa ratus orang ulama dah pergi. Semakin hari semakin gelap dunia kita. Semakin hari bila terpadamnya ulama-ulama ni, maksudnya dunia semakin malap. Dunia semakin malap. Ini apa akan jadi nanti bila dah tinggal orang-orang jahil je. Macam mana yang ke depan? Jadi hari ni kita mungkin kalau macam orang berdekat macam Umi ni dah 50-an, mungkin dah ingat dah dekat dah waktu dah orang kata tak lama dah kita dekat dunia ni. So kalau orang kata kalau hidup pun berapa lama lagi nak sihat, berapa lama lagi nak yang penting kita dah ingat plan kita. Kita nak orang yang bijak ni memang dia akan plan untuk sampai, maksudnya untuk dia bukan sampai kat dunia je, dia plan, dia ada harta ni, dia buat yang ni, dia plan ni, ini untuk anak ni, untuk anak ni, tapi dia tak plan apa yang dia akan dapat di akhirat kelak. Dia tak simpan, dia tak ada bekalkan untuk bekalan di akhirat kelak. Nanti pulang kita nak harapkan apa lagi? Kita rugi. Kita nak harapkan doa anak-anak. Itu adalah bonus sebenarnya. Kalau kita dapat doa-doa daripada anak yang soleh, itu adalah bonus. Tapi yang penting adalah diri kita sendiri. InsyaAllah. Diri kita sendiri yang menyiapkan dan buat persiapan sebaik mungkin. Semampu kita.
Lebih tu kita kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita buat semampu mungkin untuk persiapan kita di alam barzakh, di alam sana, di alam yang kekal abadi selama-lamanya. Hari ni jangan ingat kita nak pergi sana, semua orang ramai takut, selalu takut pasal mati. Sebut je COVID-19, semua kata Allah takut, semua nak salam orang, semua takut dah, semua takut mati. Tapi sebenarnya orang yang beriman, dia tak perlu takut mati. Pasti mati itu akan datang dan dia tak perlu takut, tapi dia perlu takut untuk menghadapi keadaan, maksudnya di keadaan di sana tu bersedia. Yang penting dia kena bersedia untuk menghadapi alam kematian. Dia sebab orang beriman ni dia percaya. Sebab syurga, neraka, semua tu adalah perkara-perkara yang gaib. Kita percaya pada perkara yang gaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. So kita beriman, kita percaya. Jadi bila kita percaya, so orang yang beriman ni, dia percaya kehidupan yang indahnya kehidupan di syurga. Jadi of course lah kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Jadi kalau kat dunia ni semua nak rumah 1 juta, berapa tahun nak kumpul duit, berapa banyak kau nak kumpul harta nak dapatkan rumah 1 juta. Tapi kalau dekat syurga nanti, kita punya syurga ni bukan nilai RM 1 juta. Kan, dia tak ada bawa RM dah. Kecuali RM tu ditukar kepada sedekah jariah dia, infak dia. Itu akan nilai di sana. Tapi kalau mau bawa duit, bubuh lah dia ada duit 1 juta ni, masukkan. Tak mahu kan, tak dapat, tak boleh. Dia tak boleh transfer lah. Jadi so hari ni apa yang kita dalam hidup ni lah, kita keluarkan RM tu kebentuk pada infak yang benar-benar manfaat, yang menunggu kita di akhirat kelak, insya-Allah. Yang tu. Sebab dan nilai dia adalah takwa. Nilai syurga ni lah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tiket dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan satu perkara yang sangat mudah, tapi dia tak mustahil untuk kita dapat. Dan penting Allah kata, aku adalah pada persangka hamba-Ku. Kalau aku tak boleh, mana mungkin lah. Tapi kalau kita kata Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, aku pasti aku akan capai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pasti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, aku pasti Allah akan menyelamatkan aku daripada api neraka, dengan syarat kita berusaha lah. So jangan duduk berangan kosong. Ada dalam hadis Nabi tu kata ada banyak juga dengan akhir zaman ni duduk berangan kosong nak dapat syurga tapi tak buat apa-apa. So jangan. Dan kita kena jaga amalan-amalan kita yang banyak merosakkan hati kita, yang menjejaskan amalan-amalan kita tu. Jadi itu dia kena sikit step belajar lah. Belajar tentang tasawuf, belajar tentang hati kita. Sebab hati ni yang penting kata polish hati, bersihkan hati, sentiasa banyakkan zikir supaya bila keadaan berzikir kita kepada Allah SWT, jauhlah kita daripada kelalaian. Kalau kita jauh daripada zikir kepada Allah SWT, banyaklah kelalaian, banyaklah lagu-lagu. Sebab dunia ni dia hanya tipu daya, dia akan tipu kita sampai akhirnya kita kecundang. Dia nampak macam best gitu. Macam contohlah kalau orang minat nyanyi, tak nyanyi kan. Cuba bezakan antara menyanyi dengan mengaji. So menyanyi dia nampak macam syok gila. Macam sedap gitu kan, dengan muzik, alunan muzik kan sedap. Tapi keseronokannya untuk berapa lama? Rasa macam berapa lama kita rasa seronok? Berapa lama kita rasa indahnya nyanyian tu berbandingkan bila kita dengar baca Al-Quran. So, kalau kita dengar bacaan Quran dengan penuh tartil, dengan tajwidnya semua kita akan rasa ya Allah, tenangnya jiwa kan, tenangnya hati, insya-Allah kan, rasa macam ya Allah, masya-Allah, subhanallah, macam tu. Jadi so maksudnya tipulah. Kalau nyanyi tu dia hanya tipuan je. Maksudnya dia indahnya hanya seketika, bak mimpi saja. Tapi kalau
Kalau Al-Quran, so siap dengan apa yang kita baca, setiap huruf yang kita baca tu akan dikira. So dinilai kita baca betul-betul dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, so nilai dan akan dibawa pahalanya ke syurga insya-Allah. Jadi so kita kena berhati-hati, maksudnya dunia ini adalah satu tipu daya. Dunia adalah satu tipu daya, sedangkan akhirat itu dah kekal abadi selama-lamanya, kan. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin menjaga solat kita, semakin hari menjaga akhlak kita, semakin hari kita buat menjaga membuat apa yang Allah suruh dan meninggalkan segala larangan. Tapi kalau semakin hari kita semakin semakin hari kalau kita semakin kita jauh daripada Allah SWT, tu cek balik ada benda yang tak kena tu. Sama-sama kita muhasabah diri insya-Allah. Tak kala kita berhati-hati kamu dengan tipu daya syaitan, dengan ajak bisikan kepada sepertinya macamlah kamu baik sangat untuk ajak orang lain pula. Perbaikilah diri kamu dulu sebelum ajak orang lain. Persoalannya, bilakah diri kita akan menjadi baik jikalau kita tidak mengajak orang lain buat baik? Justru itu, ketahuilah, dengan mengajak orang berbuat baik itu memotivasikan diri kita untuk melakukan kebaikan. Jadi janganlah indahkan kata-kata syaitan tu. Macamlah hang baik sangat, kan? Kalau orang Kedah kata macamlah hang baik sangat, nak ajak orang je, kan? Syaitan akan akan bisik-bisik dekat telinga kita. So cakap macam tu. So kita pun tak jadilah nak cakap. Aku pun memang bukan baik sangat. Kan dah mengayakan kata-kata syaitan tu, maka kita pun tak baik. Lepas tu tak ada nasihat untuk hati kita sebenarnya. Jadi bila kita bagi nasihat untuk orang, sebenarnya dia adalah motivasi untuk diri sendiri. Macam Umi Fut lah, kan? Macam lah pandai sangat, kan? So nak ajar. Sebenarnya hari ni yang penting kita jaga tujuan dan niat kita. Bila kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak buat yang baik, kita nak sampaikan yang baik, kita teruskan lakukan. Tak kisahlah, maksudnya apa pandangan orang kita jangan kisahkan. Tapi yang penting kita nak Allah sayang kita, Nabi sayang kita. Kalau Nabi dengar, Nabi akan bangga, Nabi akan rasa gembira. Kalau ini yang penting itu yang kita nak, sebab kita nak capai redha Allah Subhanahu Taala. Ada orang berhenti tak payahlah. Kan dia mendengar bisikan-bisikan syaitan tu lah. Bila dia dengar bisikan-bisikan syaitan tu, rasa macam Allah, aku apalah ada. Tapi hari ni kalau kita nak mengajar, kita nak tunggu kita alim. Sampai bila kita nak alim? Agak-agak kita tahu lagi kita jadi alim. Kan? So kita elok menyampaikan. Yang mana kita tahu kita sampaikan dengan izin Allah Subhanahu Taala. Yang penting kita nak bukan diri orang ni sebenarnya. Diri kita tu kita nak perbetulkan jadi elok. Dan sesiapa yang Allah nak jentik hati dia dengan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu Taala, so alhamdulillah. Kita nak bawa balik saham ni, nak yang mana kita nak bawa balik saham akhirat ni. Kita tak ada benda yang nak bawa. 3 perkara itu, doa daripada anak-anak yang soleh, 3 perkara, ilmu sedekah jariah kita tu, ilmu dan dimanfaatkan tu. Ilmu yang dimanfaatkan tu. Nak macam bila kita ni kadang ada perkara kita cakap 1-2 yang Allah izin dengan ilmu dia, so kita sampaikan. Sebab kita sampaikan tu dia tergerak hati untuk berubah. Kadang-kadang orang tu dia dah lama tak pernah solat, tiba-tiba terdetik tengok apa Ustazah Mani kata, lepas tu tergerak dia nak pergi solat, kan. Lepas tu dia rasa macam okey lah, rasa macam daripada detik tu dia berubah. So dapat faham tak? Kita memang nak balik benda tu. Kita tak nak kadang-kadang benda ni yang kita tak sedari. Kita tak sedari insya-Allah. Ada kita rasa kita cakap tu biasa je sebab sebab ini kalau macam Umi memang Umi kata ini memang ilmu Allah Taala. Umi tak ada apa-apa pun, memang kosong, zero. Siapa yang kata kau apa, tak ada. Ini ilmu Allah Taala, so Umi tolong sampaikan sebab hari ni kita nak jadi umat Nabi Muhammad.
Sedangkan Nabi pesan, suruh dakwah, Nabi pesan suruh dakwah, sampaikan. So, kita tak buat apa-apa. Kita tak buat apa-apa. Kita rasa macam, kita tengok dah orang dah mengaji ni, memang dah orang dah, memang mungkin orang dah berubah dah. Kadang-kadang ada juga orang yang tercari-cari untuk dia bermula, untuk dia mula. Jadi, so kita tak tahu dekat mana yang dia nak bermula. Mungkin daripada sentuhan-sentuhan yang lontar kata-kata kita yang Allah sampaikan ni, maksudnya yang Allah gerakkan hati kita, mulut kita bercakap ni, mungkin dengan gerak-gerak tu untuk kita untuk berubah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Sesekali. Jadi kita jangan terpedaya dengan kata-kata tipu-tipu daya syaitan tu yang katakan, alahai hang pun tak tahu nak ajak orang. Kan orang Kedah kata kan. Kamu pun tak tahu, kamu nak sihat orang, nak negur orang tu, macam tu kan. So kita jangan pedulikan, jangan pedulikan. Contohlah kalau kita nak buat baik, kita nak bagi dekat jiran, contoh kita nak bagi jiran, kita nak bagi, kita buat makanan ni, masak ni, aku nak sedekah kan, nak bagi dekat jiran sebelah. So kita tak tahu, rasa apa nak pula puasa pula hari tu, rasa apa ni nanti bagi dekat dia ni kan, dia kata apa pula ni, tak rasa apa, tak segaram ke, tak rasa apa ni. Tapi kita sebenarnya kalau kita nak kasih dengan orang, kita jangan, kita penting kita dah buat yang terbaik, so kita kasih je. Lepas tu orang nak bagi markah tu, itu tak penting, sebab kita jaga keikhlasan hati kita. Kita nak beri kenapa? Kena beri kerana Allah, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau hari ni kalau kita memberi apa orang kata, beri macam ni, kita bila beri tu maksudnya untuk berkasih sayang, kan, jadi berkasih sayang. Jadi so kalau nak bagi ke orang tu, so walaupun apa panggil, kalau kuih jemput manis pun, kalau kita nak bagi je lah. Yang orang kata apa tu tak penting. Yang penting kita buat kerana Allah. Yang penting Allah kata apa. Yang kata, yang bagusnya si Abu Bakar ni bagi kat aku ni, macam ni, dia bagi macam tu. Maksudnya kita niat tu biar betul. Maksudnya kita bagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia cakap apa tu tak penting. Kadang-kadang sebab fikir dia kata apa pun jadi tak berhenti, jadi tak bagi. Naomi Four pun terjadi macam tu juga. Rasa tak sedap sangat lah kan, nak bagi ke orang ni, macam mana ni kan, rasa nak bagi. Apa arwah suami Four kata, dah nak bagi je lah, apa nak ingat-ingat orang kata apa. Kan betul juga kan, sekali-kali tertampar juga. So betul juga kan, bagi je lah. Dia nak bagi, dia kata apa ke apa tu tak penting, berkasih sayang, insyaAllah. Jadi so seronok kalau kita berkasih sayang ni kan. Dulu kalau di kampung-kampung ni, orang ni hantar ni, rasa macam seronoknya kan, duduk dalam satu tempat yang berkasih sayang, kan. Dulu terkenangkan tempat yang Umi tinggal dulu di ni, memang kami sungguh rasa seronok kalau bulan puasa ni. Macam ni hantar tapi macam kalau kita bagi kat orang ni, maksudnya kadang-kadang makan sedap je, kadang-kadang kita rasa tak sedap, tapi tak penting lah. Maksudnya orang apa yang apa orang kata, yang penting kita dah buat sesuatu dan berkasih sayang tu Allah suka. Sebab syaitan memang tak suka orang yang berbaik-baik ni. Sebab syaitan tu suka melihat manusia dalam keadaan yang bermusuh-musuhan. Jadi kita kena lawan tu, lawan nafsu tu. Sesekali jangan bagi laluan iblis untuk menyesatkan kamu. Tutuplah serapat mungkin pintu bisikan itu dengan bermujahadah melawan hawa nafsu. Betul. Kita kena lawan hawa nafsu tu. Yang rasa tak suka, yang nak buat kebaikan, rasa tak suka, rasa macam lemah, rasa macam teruk sangatlah aku ni. So kita kena tutup rapat-rapat dinding tu supaya kita dapat melawan hawa nafsu tu. Sebab hawa nafsu ni dia macam dia adalah satu benda yang tak suka ke arah kebaikan. Nak buat baik, ada je dia akan datang, dia akan datang seolah-olah macam perli kita lah. Macam tu. Sebab
itulah halangan kita nak masuk syurga Allah Subhanahu taala. Kita bercita-cita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. So jangan kita duduk berangan je, kita berusahalah melawan hawa nafsu kita, di mana bisikan-bisikan syaitan tu. Ada syaitan tu duk bisik-bisik, sebab halangan nak masuk syurga ialah hawa nafsu. Allah berapa kali dah cakap dalam satu hadis tu, di mana Allah perintahkan Jibril pergi lihat syurga. Jibril pun pergi lihat syurga, kata, nanti ramailah manusia yang masuk syurga Allah Subhanahu taala, sebab nikmatnya syurga tu memang sangat indah, kan. Kita selalu kena baca juga syurga ni, sebab apa? Naikkan semangat kita untuk jadi wanita syurga. Kalau wanita, dia lelaki, maksudnya kita jadi orang masuk syurga. Jadi kalau wanita ni, kalau macam wanita ni, dia jadi, bukan dia kita kata hebatnya bidadari tu kan. Tapi wanita ni nanti dia akan jadi ketua bidadari. So hebat lagi lah. Kan. So jadi apa? Bila Allah buat lagi tambah lagi satu perkara, suruh lagi malaikat Jibril pergi tengok, wahai Jibril, syurga tu macam mana. Lepas tu dia nampak halangan tu. Lepas tu baliklah Jibril jumpa Allah Subhanahu taala, ngada Allah Subhanahu taala. Dia kata, aku rasa dia rasa macam memang payahlah manusia nak masuk syurga ni, sebab halangan yang Allah letakkan ni. Sebab apa? Halangan apa yang Allah letak ni adalah tak lain adalah hawa nafsu. Jadi kalau manusia ni ikut hawa nafsu, so hawa nafsu itulah yang menjerumus dia masuk ke dalam api neraka, menghalang dia masuk syurga. Auzubillah. Jadi hari ni kita kena lawan hawa nafsu yang berbisik-bisik, yang mengarahkan kita supaya tak nak buat kebaikan. Nak juruh kita kepada buat kemaksiatan. Jadi kita kena alert perkara ni, sebab nak masuk, jangan sekali nak masuk syurga kan, nak masuk api neraka. Kalau nak api neraka, ikutlah hawa nafsu tu. Jadi kita kena lawan. Yang hak suka tu, tu hawa nafsu. Tapi yang kita kena lawan tu, maksudnya dia kena berlawan daripada tu. Kalau kata nafsu ni suka nak makan ni, makan banyak-banyak, nak tambah lagi. Itu dah nak mengheret kita kepada api neraka dah. Sebab apa? Makan terlalu banyak, lebih, nanti ibadat pun malas lah apa semua. Itu nak semua. Tapi kalau yang ni kita lawan, maksudnya cukuplah makan sekadar kenyang, tapi ikut apa Rasulullah kata. Kan kalau macam tu. Jadi kita kena lawan lah, lawan tu daripada apa? Macam mana kita nak lawan tu? Dia lawan macam tu aja ke? Keimanan pada Allah SWT. Itu semua kata zikir, banyak-banyak zikir. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir banyak-banyak. Macam hari ni hari Jumaat, jangan lupa doa banyak-banyak hari Jumaat ni. Mudah-mudahan kita dapat mustajab doa. Petang-petang ni waktu petang ni selepas asar adalah maksudnya ada satu waktu yang Allah angkat doa-doa kita. Kita nak beriman kepada Allah Subhanahu taala ni, so kita mohon pada Allah Subhanahu taala supaya Allah datang ke keimanan kita. Sebab hati kita ni mudah goyah kan. So kita nak buat badan, memang semua orang nak buat baik, tapi ada akhir-kadang tergelincir juga sebab dia gagal untuk lawan hawa nafsu. Jadi kita kena banyak-banyak zikir, dan kalau boleh puasalah kurang-kurang 3 hari dalam sebulan. Nanti jangan nak tunggu bulan puasa baru puasa. Kita dah masuk Jamadil. Rasa tak Umi dah dekat nak masuk Rejab dah. Bulan berapa bulan ni masuk Rejab dah. Jadi bulan 2 ni kita dah masuk Rejab. So mula dah belajar puasa. Sebab satu puasa ni adalah untuk selain daripada untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu taala, untuk mengekang hawa nafsu yang kadang tak boleh nak dikawal. InsyaAllah. Jadi so
kita nak jadi yang baik, kita nak jadi hamba yang diredai Allah Subhanahu Taala. Seringlah maksudnya membuatlah, ajaklah yang maksudnya menasihatilah sesama kita. Sebelum menasihat, maksudnya nasihat orang, pentingnya kita maksudnya diri sendiri tanamkan keimanan yang kuat. Banyak-banyak amalan, perbanyakkan amalan, sebab amalan-amalan kita ni bukan semua Allah terima. Banyak kadang-kadang buat rosak, kadang-kadang datang rasa ria, kemegahan, kita tak dapat lawan nafsu tu, dah rosak amalan-amalan kita. Jadi mohon pada Allah SWT, Allah bantu kita, sebab hati kita ni adalah hamba yang sangat lemah, sangat hina. Jadi kita kena mohon pertolongan daripada Allah SWT. Sekianlah dari Mufo. Mudah-mudahan apa yang saya mahu Mufo ni membawa manfaat sikit kepada kita, nasihat-nasihat kita untuk diri kita, untuk kita jadi lebih baik dan lebih baik, insya-Allah. Berjumpa lagi kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat kita pada Nabi boleh? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu wajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Azman kami, Liza, Amani, semua Aidul Madia, insya-Allah. Terima kasih semua yang live sama Info, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Liza, terima kasih Abu Bakar, terima kasih Ima Asma, Zaleha, Zainuddin, Mani Yaakob, Umi Akasha, Rohani. Okey, insya-Allah. Salam Zuhur semua, insya-Allah. Kita jumpa lagi.